Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas bin Safar, pemegang nombor kad metrik di 019-1088212. Baiklah, pada hari ini saya akan mengkaji isu penggunaan kata penghubung ayat dalam karangan. Pengenalan. Kajian tata bahasa wacana lazimnya memfokuskan kepada pemerhatian analisis struktur di peringkat ayat dengan beranggapan bahawa ayat merupakan sebuah satuan yang terbesar dalam bahasa atau satuan yang terbesar untuk deskripsi tata bahasa. Menurut Muhammad Rashid, sesuatu ayat yang diujarkan baik dalam bentuk lisan atau tulisan adalah berfungsi sebagai satu unsur dalam kesatuan yang dilahirkan oleh jalinan ayat yang menyampaikan maklumat tentang sesuatu topik. Menurut Asmah, dalam buku Muhammad Rashid, kesatuan ini memperlihatkan hubungan yang bergabung secara logik antara butir fikiran dengan perkembangan akliyah yang ada di dalamnya, iaitu keteraturan fikiran. Dan kesatuan ini diberi nama wacana atau teks. Manakala bagi Sanad Maknasi, persoalan keteraturan fikiran dalam wacana dipanggil runtutan. Ayat-ayat yang tidak mempunyai hubungan logik antara satu sama lain dan diletakkan secara berturut-turut. Kumpulan ayat ini tidak boleh dipanggil sebagai runtut. Model tautan pindaan Sanad Maknasi 2002 menggunakan perkataan pindaan dengan maksud pada asalnya ialah model Halliday dan Hassan 1976, tetapi telah mengalami penyusunan semula, tambahan dan penekanan aspek tertentu dalam kajian tautan aliran sistematik. Sanad Maknasi 2002 membahagikan tautan kepada tiga jenis utama, iaitu tautan perulangan, tautan kolokasi dan tautan penghubung. Tautan perulangan menunjukkan ciri sama ada bentuk unsur linguistik yang berulang atau dari segi makna unsur itu yang berulang atau kedua-duanya sekali. Tautan kolokasi tidak melibatkan unsur linguistiknya berulang dari segi bentuk dan makna. Tautan jenis ini merujuk kepada konteksnya, iaitu keberadaan sesuatu unsur linguistik dengan yang lain antara dua unit teks. Keberadaan ini melibatkan domain makna. Perspektif berdasarkan domain makna ini, keberadaan unsur linguistik yang terlibat dijeniskan lagi kepada 4 jenis. Tautan penghubung ayat pula berfungsi untuk menghubungkan antara unsur linguistik, iaitu unit teks sebelum dengan yang sesudahnya. Menurut Sanad Maknasi, penghubung itu sendiri bukan unsur tautan tetapi berfungsi menghubungkan unsur tautan. Hal ini berdasarkan kriteria makna penghubung ayat dapat dijeniskan kepada 5, iaitu tautan penghubung ayat tambahan, kentangan, musabab, waktu dan tautan penghubung ayat terusan. Seterusnya ialah isu dan persoalan kajian. Isu kajian saya pada kali ini ialah isu penggunaan kata penghubung ayat dalam kalangan pelajar tingkatan 5. Menurut sesetengah guru, terdapat sebilangan pelajar tingkatan 5 di sekolah berkenaan yang masih lagi keliru dan sering melakukan kesalahan berulang dengan penggunaan kata penghubung ayat di dalam karangan mereka. Oleh itu, saya telah mengambil langkah untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan kata penghubung ayat di dalam karangan seorang pelajar di sekolah berkenaan. Metod kajian. Antara metod kajian yang saya gunakan ialah saya telah menggunakan 2 kaedah untuk melaksanakan kajian analisis ini. Antara kaedah-kaedah yang saya gunakan ialah pertama, kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan kaedah pertama yang saya gunakan. Saya memerhatikan dan menganalisis penggunaan kata penghubung ayat di dalam kalangan pelajar berkenaan. Kaedah yang kedua ialah kaedah rujukan. Saya juga telah memilih kaedah rujukan ini sebagai salah satu kaedah untuk mengumpul dan memperoleh maklumat melalui sumber ini. Melalui kaedah ini, saya memperoleh maklumat yang telah ditafsir dan dikemaskini oleh pakar-pakar yang berkenaan. Saya juga melayari internet berkali-kali dan merujuk pelbagai laman sesabang untuk memperoleh maklumat berkaitan kajian saya. Saya juga telah merujuk kepada buku ilmiah yang bertajuk Analisis Wacana karya Idris Aman. Seterusnya ialah analisis tautan penghubung ayat dalam karangan. Antara tautan penghubung ayat yang terdapat di dalam karangan pelajar ini ialah seperti berikut. Pertama, hal ini kerana mereka mengagung-agungkan produk import. Perkataan kerana itu merupakan penghubung ayat dan kerana ialah jenis penghubung ayat musabab. Ayat seterusnya ialah oleh itu terdapat pelbagai langkah yang boleh dijalankan. Perkataan oleh itu menunjukkan jenis penghubung ayat musabab. Seterusnya ialah nelayan atau pengusaha kecil, atau di dalam ayat berkenaan menunjukkan penghubung ayat tambahan. Seterusnya ialah contohnya ketika hendak membeli buah-buahan. Perkataan contohnya itu merupakan penghubung ayat terusan contoh. Ayat seterusnya ialah jelaslah bahawa saya akan mengutamakan barangan tempatan.
perkataan jelaslah bahawa itu merupakan penghubung ayat terusan kesimpulan. Seterusnya ialah di dalam ayat seterusnya saya juga akan turut menerangkan kebaikan kepada ahli keluarga. Perkataan seterusnya itu merupakan penghubung ayat terusan turutan. Sosial media, siaran radio dan di akhbar. Perkataan dan di dalam ayat berkenaan merupakan penghubung ayat tambahan. Tidak terkecuali di akhbar atau majalah. Perkataan atau di dalam ayat ini merupakan penghubung ayat jenis tambahan. Justru saya berharap agar dengan usaha ini, justru itu merupakan penghubung ayat terusan umum. Seterusnya ialah dalam ayat selain itu, saya perlulah menggalakkan ahli keluarga. Selain itu, dalam ayat ini merupakan penghubung ayat tambahan. Yang seterusnya ialah barangan tempatan yang dapat digunakan dan dirasai oleh si keluarga. Perkataan dan di dalam ayat berkenaan merupakan penghubung ayat jenis tambahan. Contohnya seperti buah-buahan tempatan. Perkataan contohnya di dalam ayat berkenaan merupakan penghubung ayat terusan contoh. Sabun mandian atau sabun basuh baju. Perkataan atau di dalam ayat ini merupakan penghubung ayat tambahan. Konklusinya, sedikit sebanyak saya dapat melatih keluarga. Perkataan konklusinya itu merupakan penghubung ayat terusan kesimpulan. Di samping itu, saya juga akan mencadangkan PKS untuk mengeluarkan barangan bermutu. Perkataan di samping itu merupakan penghubung ayat tambahan. Contohnya seperti buah-buahan yang telah buruk. Contohnya itu merupakan penghubung ayat terusan contoh. Seterusnya ialah, akhir sekali saya akan menyokong kempen pembelian barangan tempatan. Perkataan akhir itu merupakan penghubung ayat terusan turutan. Seterusnya ialah ayat saya berpendapat demikian kerana dengan adanya usaha ini, perkataan kerana ini merupakan penghubung ayat musabab. Kempen ketika musim buah atau kempen kraftangan atau itu merupakan penghubung ayat tambahan. Kesannya saya dapat menyeru lebih ramai rakyat Malaysia. Kesannya itu merupakan penghubung ayat musabab. Kesimpulannya, pelbagai usaha yang komprehensif dapat saya lakukan. Kesimpulannya itu merupakan penghubung ayat terusan kesimpulan. Sebenarnya ialah oleh itu lebih ramai pengusaha-pengusaha yang membuka pusat jualan. Perkataan oleh itu merupakan penghubung ayat terusan kesimpulan. Usaha ini dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyuburkan semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia. Di samping merupakan penghubung ayat tambahan. Selepas saya menganalisis karangan pelajar ini, saya dapati pelajar ini menggunakan 6 jenis penghubung ayat di dalam karangan ini, iaitu penghubung ayat tambahan musabat, penghubung ayat terusan contoh, kesimpulan, turutan dan penghubung ayat terusan umum. Pelajar ini lebih banyak menggunakan penghubung ayat tambahan dengan kekerapan sebanyak 9 kali. Selain itu, kekerapan yang terendah ialah penggunaan penghubung ayat terusan umum, iaitu hanya 1 kekerapan sahaja. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian. Selepas saya mengkaji dan menganalisis karangan pelajar ini, saya dapati pelajar ini masih lagi meletakkan penghubung ayat yang tidak sesuai di dalam karangan ini. Contohnya, pelajar ini menggunakan perkataan tamsilnya pada ayat yang tidak sesuai. Sepatutnya perkataan tamsil itu digunakan untuk membuat persamaan atau perumpamaan. Oleh itu, saya telah membuat beberapa cadangan bagi mengatasi masalah ini. Antara cadangan penyelesaian saya ialah guru perlulah menjalankan aktiviti pembelajaran tentang penghubung ayat ini dengan lebih menarik, iaitu dengan membuat permainan kotak beracun. Pada mulanya, guru akan menerangkan tentang penghubung ayat kepada para pelajar. Selepas itu, guru akan meletakkan soalan yang berkaitan dengan penghubung ayat di dalam kotak beracun tersebut. Seterusnya, kotak beracun ini akan bergerak dari meja ke meja pelajar yang lain di dalam kelas berkenaan. Guru boleh memainkan muzik semasa kotak beracun itu bergerak. Apabila muzik berhenti, pelajar yang terakhir memegang kotak tersebut perlulah membuka kotak berkenaan. Pelajar itu perlu mengambil satu kertas soalan yang mengandungi kata penghubung ayat dan menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. Aktiviti ini sangat menyeronokkan dan dapat menarik perhatian pelajar. Para pelajar akan berasa seronok dan mereka dapat mengingat sesuatu jenis penghubung ayat dengan cepat. Dengan cara ini, para pelajar juga tidak lagi akan mengulangi kesalahan yang sama, iaitu kesalahan meletakkan penghubung ayat semasa menulis karangan. Selain itu, guru juga boleh menggunakan kaedah lagu di dalam pelajaran penghubung ayat ini. Sebagai contohnya, guru boleh mencipta lirik dan lagu berkaitan dengan jenis penghubung ayat. Hal ini adalah kerana para pelajar sekarang lebih tertarik dan menyukai sesuatu yang berasaskan lagu atau muzik. Para pelajar ini akan mudah untuk mengingat sesuatu perkara seperti lagu. Oleh itu, sebagai seorang guru bahasa Melayu, perlulah lebih kreatif dan memvariasikan bahan bantu mengajar untuk menarik minat pada pelajar.
Kesimpulannya, bahasa Melayu adalah sangat penting kepada kita semua, terutamanya rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi kepada para pelajar. Kesalahan penggunaan penghubung ayat di dalam karangan adalah satu perkara yang tidak patut berlaku, terutamanya kepada para pelajar yang akan menduduki peperiksaan sijil perjalanan Malaysia. Hal ini adalah kerana kesalahan penggunaan penghubung ayat akan meroncakkan dan menjadikan karangan seseorang pelajar itu tidak menarik. Selain itu, markah karangan para pelajar juga akan terjejas. Kesalahan penggunaan penghubung ayat adalah satu kesalahan yang tidak patut dilakukan oleh para pelajar. Hal ini adalah kerana perkara ini adalah sebagai satu asas di dalam pembinaan karangan. Sepatutnya para pelajar tingkatan 5 sudah boleh menguasai dan mengetahui tentang jenis-jenis penghubung ayat dalam bahasa Melayu. Oleh itu, para guru perlulah memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah ini dalam kalangan pelajar, terutamanya kepada calon SPM. Para guru perlulah bersiap sedia dengan bahan bantu mengajar seperti permainan kotak beracun, muzik, untuk membolehkan para pelajar berkenaan untuk mengingat sesuatu penghubung ayat dengan jelas dan mereka boleh menggunakannya dengan betul di dalam karangan yang bakal mereka tulis. Berikut merupakan rujukan yang saya perolehi sepanjang menjamkan tugasan ini. Berikut merupakan lampiran kajian saya untuk tugasan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.